Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Kimis Coverto yang semestinya membahaskan teori dan fakta-fakta berkenaan One Piece. Aku harap korang semua sihat-sihat hendaknya bersama orang yang tersayang. Jangan lupa untuk terus mengukirkan senyuman tak kira apa situasi kita berada. Tetap terus dalam mendoakan kebaikan buat kedua ibu bapa kita kerana tanpa mereka, siapalah kita. Buah Devil dikatakan buah dari The Sea Devil yang mana rahsia kekuasaannya tersimpan dan tersembunyi di Grand Line. Sebab kalau nak jumpa buah Devil ni adalah jarang-jarang. Jarang. Tambah-tambah kalau luar dari Grand Line. Bagi orang biasa, mereka langsung tak tahu atau tahu sikit-sikit je pasal buah Devil ini. Tambah-tambah kalau diorang duduk di negara-negara terpencil walaupun mereka berada dalam Grand Line, macam Amazon Lily, Wano Country dan Fishman Island. Disebabkan kekuasaan Devil Fruit ini, harganya mencecah 100 juta belly. Dalam manga, chapter number 19, page number 14, in the bottom of the page, Shanks told that turns out it sells for around 100 million belly if you can believe it. Tapi ada juga yang lagi mahal dari itu, macam Ope-Ope no Mi. Harga dia mencecah 5 bilion belly kalau kat black market, seperti mana yang dikatakan oleh Captain Barrels dalam chapter 766 muka surat ke-4. Dalam SBS One Piece volume ke-4 muka surat 150, dalam menjawab persoalan peminat, Oda menjawab, dari khabar angin yang saya dengar ada lebih dari 100 buah Devil. Buah Devil yang tertua setakat yang dilaporkan dalam manga adalah buah Devil Kozuki Toki yang telah lahir 800 tahun dahulu, membuktikan yang buah Devil telah wujud 8 abad yang lalu. Buah Devil ini terdapat dalam pelbagai bentuk dan warna, dan Devil Fruit ini boleh dikatakan kesemuanya mempunyai bentuk kekerintingan atau pusaran dan corak tersendiri yang dipercayai mempunyai perbezaan dari Devil Fruit yang original adalah buah Devil buatan yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk, iaitu mempunyai corak seperti cincin. Dalam satu masa, Devil Fruit hanya wujud sebuah sahaja. Hanya satu gigitan je dah cukup untuk seseorang itu mempunyai keupayaan Devil Fruit. Lepas tu, buah Devil tersebut akan menjadi buah biasa yang mempunyai rasa yang teruk. Tapi majoriti pengguna buah Devil makan buah Devil sampai habis. Kemungkinan diorang tak tahu perkara ni. Sama ada menelan macam bagi, atau makan macam buah apple seperti Luffy, atau kupas dan makan sikit-sikit juga akan berkesan. Menurut Oda, dalam SBS volume 48, Devil Fruit boleh wujud lebih dari sekali, cuma tidak wujud serentak dalam satu masa. Buah Devil tersebut akan wujud kembali setelah kematian penggunanya. Macam kematian Whitebeard mewujudkan semula Gura-Gura no Mi yang kemudiannya dimakan oleh Blackbeard, manakala buah Merah-Merah no Mi, Ace, digantikan oleh Sabo, manakala buah Suke-Suke no Mi milik Absalom digantikan oleh Shiryu selepas kematian Absalom. Disebabkan kewujudan Devil Fruit ini adalah sekian lamanya, kebanyakan buah Devil Fruit ini telah didokumentasikan di dalam satu buku yang bernama Devil Fruit Encyclopedia. Dalam encyclopedia ini disenaraikan nama dan keupayaan buah Devil tersebut, namun hanya sebahagian kecil sahaja yang mempunyai gambar atau ilustrasi. Maksudnya, kebanyakannya sukar untuk ditentukan. Contohnya Gomu Gomu no Mi dan Yami Yami no Mi mempunyai gambar dan boleh dikenali sebelum dimakan. Seperti mana dalam chapter 440, Blackbeard bercakap tentang pencarian buah Yami Yami no Mi. Sebaliknya, buah Awa Awa no Mi dan Ushi Ushi no Mi model jiraf tidak diketahui rupa bentuknya dan hanya dapat ditentukan apakah keupayaan buah tersebut setelah dimakan, iaitu dalam chapter 385 apabila Spandam Panda menyuruh anggota CP9 memakan buah tersebut. Orang yang kita tahu mengguna encyclopedia ini adalah Blackbeard yang ingat rupa bentuk Yami Yami no Mi dan Vinsmoke Family, iaitu semasa Sanji membaca encyclopedia tersebut dan berminat dengan buah Devil Suke-Suke no Mi milik Absalom ketika itu. Tapi sebelum itu aku nak ingatkan sekali lagi kepada korang supaya jangan lupa untuk subscribe supaya aku lebih bersemangat untuk menghasilkan konten One Piece. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notification supaya setiap kali aku upload konten One Piece terbaru, korang akan dapat bersama aku dan nakama-nakama channel ini untuk sama-sama kongsikan pendapat dan pandangan di ruangan komen. Yes guys, I need your support untuk mengangkat channel ini setanding dengan channel-channel teori One Piece yang lain. Ikuzu, Yarodomo! So enak kentang goreng, steak lazat dan pineapple gadingnya. Enaknya dimakan begitu saja.
Bila kita nak klasifikasikan sesebuah devil fruit, ia jatuh ke dalam 3 kategori, iaitu Zoan, Logia dan Paramecia. Zoan adalah buah devil yang memberi keupayaan kepada penggunanya untuk bertukar menjadi some sort of animal or creature. Majoriti buah Zoan mempunyai 3 bentuk transformation. Bentuk manusia, yang mana bentuk original pengguna buah tersebut. Bentuk hybrid, separuh haiwan, separuh manusia. Kalau separuh lelaki, separuh perempuan, aku tak tahulah buah Zoan jenis apa. Sepan! You die! Kemudian the beast form, di mana pengguna berubah sepenuhnya menjadi haiwan atau creature Zoan tersebut. Ada kemungkinan juga dalam satu transformasi adalah dengan bantuan pil macam Rumble Ball milik Chopper ataupun hasil dari latihan. Tapi rata-rata Zoan user hanya mempunyai 3 bentuk transformasi yang aku beritahu tadi. Kekuatan utama buah Zoan ini adalah kekuatan jenis haiwan yang diperolehi itu sendiri atau boleh dikatakan naluri spesifik haiwan tersebut. Zoan tak mempunyai apa-apa kelemahan yang spesifik, cuma kategori Zoan ini dianggap yang paling lemah antara ketiganya. Ini kerana majoriti buah Zoan ini sangat bergantung dengan kekuatan brutal Zoan model haiwan atau makhluk apa pengguna itu makan. Macam contoh, kalau Zoan model burung, pengguna akan mempunyai keupayaan tambahan iaitu untuk terbang. Tapi contohlah, kalau pengguna buah Zoan macam seekor zirafah makan buah Zoan model zirafah, makanya dia tidak akan mendapat keupayaan tambahan melainkan memiliki kelemahan umum pengguna buah devil. Sama juga kalau manusia makan buah Zoan model manusia, ia akan menghabiskan boreh yo, kata orang Nagori. Manakala kategori kedua iaitu Logia, keupayaan pengguna buah devil Logia ini adalah memungkinkan penggunanya untuk merubah bentuk tubuhnya sepenuhnya menjadi elemen Logia tersebut atau memanipulasi elemen tersebut sesuka hatinya. Cuma bergantung kepada elemen apa Logia tersebut. Pengguna juga mempunyai beberapa keupayaan tambahan apabila elemen tersebut berada di sekitarnya. Oleh kerana pengguna Logia mampu bertukar menjadi elemen, mereka menjadi untouchable oleh serangan biasa dan mampu mengelak serangan-serangan biasa dengan mudah. Hanya dengan haki sahaja yang dapat mencederakan pengguna Logia. Bukanlah semua pengguna Logia ini untouchable, cumanya boleh dikatakan sebilangan besarnya. Buah devil Logia juga dikatakan buah devil yang paling rare untuk ditemui. Kemudian kategori ketiga iaitu Paramecia. Jenis Paramecia ini agak unik dan susah sikit untuk diterangkan. Cuma bagi mudah faham, apa-apa sahaja yang bukan Logia atau bukan Zoan, itulah Paramecia. Term Paramecia ini kita ketahui semasa Wiper tengok keupayaan Devil Fruit Luffy. Kebanyakan Devil Fruit Paramecia memberi keupayaan some sort of superhuman ability atau kuasa, macam memodifikasi badan, mengubah keadaan persekitaran, menghasilkan substance macam lilin atau apa-apa perubahan tubuh badan yang tak dikonsider sebagai Zoan. Setakat ini kita belum lagi diperlihatkan jenis-jenis lain dari Logia. So, let's proceed dengan Paramecia. Subkategori yang ada dalam Paramecia yang kita tahu pun hanya ada satu, iaitu Special Paramecia. Dan satu-satunya yang kita tengok pun adalah buah devil Mochi Mochi no Mi. Mungkin kita tak ada definisi khusus apa yang dimaksudkan oleh Paramecia special ini. Cuma awalnya buah devil Mochi Mochi no Mi ini awalnya dikategorikan sebagai Logia. Sampailah klasifikasinya telah diberitahu Jinbe yang buah devil Mochi Mochi adalah special Paramecia. Jadi apa yang kita nampak, special Paramecia mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan Logia, iaitu pengguna dapat menukarkan tubuh mereka menjadi elemen dan mampu mengawal dan menghasilkan elemen tersebut keluar dari tubuh mereka. Apa yang bezanya, Special Paramecia ini tidaklah se-untouchable macam Logia dan elemen tersebut bukanlah elemen alami. Kalau Paramecia biasa, penggunanya tak dapat berubah menjadi elemen yang dorang guna, dan terdapat dua lagi buah devil yang mungkin berada dalam kelompok buah devil Special Paramecia, iaitu Baron Tamago yang makan buah Tama-Tama no Mi dan memberi keupayaan kepada tubuh Tamago berubah menjadi telur yang jika retak terbuka maka akan menyebabkan Tamago seolah-olah reborn dan menjadi tubuh yang lebih kuat. Klasifikasi ini kalau dilihat adalah seperti Paramecia kerana Tamago dapat berevolusi dari buah devilnya, dan oleh kerana Tamago telah berubah menjadi ayam, ini menampakkan seolah-olah buah devil Tama-Tama no Mi ini adalah dari kelompok Zoan. Yang kedua adalah buah devil baby 5, iaitu Buki-Buki no Mi. Mencarut kau ni. Aku sebut Buki ya, doi. Okeylah.
Sebut dalam Inggeris je lah, arms fruit. Dengan buah devil ini, tubuh Baby Five dapat berubah menjadi senjata, sama ada seluruh tubuh maupun sebahagian tubuhnya. Buah devil ini memiliki features of a paramecia, sebab tubuh dia dapat berubah, dan features logia juga apabila tubuh Baby Five bercantum semula selepas hancur sepenuhnya masa dia berubah menjadi peluru berpandu. Jadi aku rasa untuk kategori buah devil ini, selain paramecia, zoan dan logia, patut ada dua lagi tambahan, iaitu paralogia macam Baby Five dan katakuri, dan juga parazoan macam Baron Tamago. Macam mana guys? Logis tak? Untuk subkategori zoan yang pertama adalah Ancient Zoan, iaitu memberi keupayaan kepada penggunanya untuk berubah menjadi haiwan yang telah pupus ataupun haiwan prasejarah. Setakat ini kita telah diperlihatkan dengan 5 jenis buah Devil Ancient Zoan, iaitu Ryuryu-nomi model Allosaurus milik X-Drake, Ryuryu-nomi model Spinosaurus milik Page One, Ryuryu-nomi model Pteranodon milik King Kong. King Kong kepala otak kau. Milik King, Ryuryu-nomi model Brachiosaurus milik Queen, Zou-nomi model Mammoth milik Jack. So naturally, Ancient Zoan ini lebih besar dan lebih kuat secara fizikalnya dari pengguna Zoan biasa. Subkategori kedua adalah Mythical Zoan. Mythical Zoan ini adalah sangat-sangatlah rare. Malah Mythical Zoan dianggap buah devil paling rare dalam One Piece. Buah devil Mythical Zoan memberi keupayaan kepada pengguna untuk berubah menjadi makhluk mitos maupun makhluk legenda. Setakat yang kita tahu, terdapat 5 Mythical Zoan, iaitu Tori-Tori-nomi model Phoenix milik Marco, Hito-Hito-nomi model Daibatsu milik Son Goku, Inu-Inu-nomi model QB milik Katarina Devon, Hebi-Hebi-nomi model Yamata no Orochi milik Kurozumi Orochi, dan buah devil Kaido yang belum lagi diketahui nama dan modelnya. Apa yang menariknya subkategori Mythical Zoan ini, selain memiliki keupayaan tambahan dari keupayaan pengguna Zoan yang lain, Mythical Zoan ini juga memperolehi keupayaan tambahan yang lain yang membuatkan mereka nampak macam paramecia atau logia. Contoh macam Marco, buah devil dia sangat unik kerana keupayaannya merangkumi features atau sifat yang ada dalam kategori paramecia dan logia, membuatkan devil fruitnya paling versatile dalam One Piece. So kita ada kategori tambahan lah kan, selain paramecia, logia, zoan, paralogia dan parazoan, kita ada paralozoan. Amazing. Untuk subkategori zoan yang ketiga adalah Artificial Zoan atau zoan buatan, adalah sejenis devil fruit yang dihasilkan dari pemprosesan secara saintifik yang dihasilkan oleh Dr. Vegapunk dengan kolaborasi antara Caesar Clown dan Do Flamingo. Setakat ini hanya kategori zoan sahaja yang berjaya dihasilkan yang dipanggil Smile. Kebanyakan buah artificial ini memiliki ketidaksempurnaan dan kecacatan, tapi ia memberi keupayaan seperti Devil Fruit Zoan kepada pemakannya. Perbezaan jelas antara artificial Zoan dan Zoan biasa adalah penggunanya hanya mampu berubah pada peringkat kedua, iaitu hybrid. Hanya sebahagian tubuhnya sahaja yang berubah, dan semua pemakan buah artificial ini memiliki tanduk. Aku pun tak tahu sebab apa. Tapi kalau fikir-fikir balik, lawak juga buah Devil Son Goku makan buah syaitan, alih-alih jadi Tuhan. Oh my god, what is this? Oh my god! Wow! Pengguna buah devil ini akan menjadi tidak berdaya apabila berada di dalam air. Mereka kehilangan keupayaan untuk berenang. Dalam SBS One Piece Volume 41, Oda menerangkan pengguna buah devil ini dibenci oleh lautan and tidak boleh berenang. Lautan yang dimaksudkan termasuklah sungai ke, kolam ke. Pada peringkat atau gambaran besar, semua jenis ini adalah lautan. Apabila mereka memasuki tubuh mereka ke dalam air, bukan hanya mereka kehilangan kekuatan buah devil mereka, mereka juga mempunyai masalah untuk bergerak. Ini hanya sekiranya keseluruhan tubuh mereka tenggelam di dalam air. Tapi kalau kurang dari separuh tubuh mereka tenggelam dalam air, ini tak ada masalah. Dan air hujan, titisan-titisan air tak memberi kesan kepada pengguna buah devil, hanya memberi kesan kepada pengguna devil yang lemah totally pada air, seperti katakuri dan krokodil. Cuma kalau pengguna buah devil tenggelam dalam air tapi tidak bersentuhan dengan air itu, mereka masih boleh menggunakan keupayaan buah devil mereka, macam kes Luffy yang menggunakan Yarukiman 3 Resin Bubbles semasa menentang Kraken. Oda juga menerangkan yang air yang bergerak macam hujan takkan memberi kesan kepada pengguna buah devil umumnya. Buktinya semasa Zunisha menggunakan air laut untuk menyiram tubuhnya tidak melemahkan Luffy kerana air laut itu air yang bergerak. Kadang-kadang kekuatan devil fruit involve air atau semacam jenis air lah.
macam kekuatan sabun Khalifa atau kekuatan ais Kuzan. Dalam keadaan ini, pengguna Devil Fruit tersebut takkan dilemahkan oleh air yang dihasilkannya, dan kalau tubuh pengguna Devil Fruit itu dapat diubah, maka tubuh mereka dapat dimanipulasikan oleh orang lain walaupun tubuh mereka berada di dalam air sepenuhnya, seperti mana kat Along Park di mana Genzo dan Nojiko menyelam dalam air dan meregangkan leher Luffy sampai ke atas permukaan air supaya Luffy dapat bernafas. Selain itu, kelemahan pengguna buah Devil antara lainnya adalah Sea Stone, iaitu bahan yang khusus yang diperbuat dari lautan dan mampu membatalkan semua kekuatan dan keupayaan pengguna buah Devil. Tubuh badan pengguna buah Devil juga lemah, dan tahap lemahnya tubuh mereka diukur dari segi kekuatan asal mereka dan seberapa banyak tubuh mereka diselubungi Sea Stone. Marine menggunakan Sea Stone ini bagi mempenjarakan tahanan di Impel Down, dan sekiranya pengguna buah Devil dikelilingi Sea Stone juga akan melemahkan mereka walaupun mereka tidak menyentuhnya. Sea Stone tersebut juga boleh dimodifikasikan menjadi lembing, belantan, gari maupun peluru. Selain itu, semua pengguna buah Devil akan kehilangan kuasa mereka apabila bersentuhan direct dengan pengguna buah Yami Yami Nomi, sebagaimana yang kita dapat lihat kekuatan Whitebeard telah hilang apabila bersentuhan dengan kekuatan Blackbeard. Begitu juga Ace telah kehilangan keupayaan Merah Merah Nomi apabila disentuh oleh Blackbeard. Dan kelemahan yang lain untuk pengguna Devil Fruit adalah dari segi kelemahan natural dan superiority berbanding buah Devil yang lainnya. Macam api kalah dengan air, salji kalah dengan haba, dan macam-macam lagi. Macam kalau kita nampak kadang-kadang satu-satu buah Devil Fruit itu macam sama, tapi sebenarnya tak. Bahkan boleh jadi buah Devil tersebut adalah superior dari buah Devil yang kita kata sama itu. Sebagai contoh, ton-ton Nomi lebih superior dari kilo-kilo Nomi. Ialah 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Kau rasa Magu-Magu Nomi lebih superior dari Merah-Merah Nomi? Sebab Akainu sendiri yang cakap. Buki-Buki Nomi mencarut kau ni. Yelah. Arm Fruit lebih superior dari Super Nomi, sebab Super Nomi boleh hasilkan blades je. Arms Fruit boleh hasilkan macam-macam senjata. Yes, senjata. Buah Devil Tama lebih superior dari Artificial Devil Fruit Smile, sebab Tama boleh bagi makan Kibidango. Lepas tu semua dengan cakap dia. Kalau dia bagi Kaido, agak-agak efek tak Kelemahan buah Devil seterusnya adalah armament Haki yang mampu untuk menyerang pengguna buah Logia. Tapi mungkin aku akan buat satu video penerangan khusus untuk Haki, so aku takkan kupas kat sini. Terdapat beberapa kes terpencil di mana pengguna buah Devil dapat mengawakenkan buah Devilnya, yang mana meningkatkan kekuatan dan keupayaan penggunanya. Dari apa yang kita lihat, peningkatan kekuatan dan keupayaan nampak sangat drastik dan agak mencanak-ranak. Apa yang kita nampak untuk awakening pengguna Paramecia, mereka mampu untuk mengubah persekitarannya kepada elemen yang ada dari tubuh mereka dan mampu mengextendkan manipulation mereka terhadap persekitaran, membuatkan keupayaan mereka nampak seperti Logia. Dan dalam kategori Paramecia juga, terdapat beberapa perbezaan dalam awakening mereka. Ada Paramecia yang sudah mencapai tahap awakening yang dapat mengubah persekitaran mereka hanya dengan minda mereka, tanpa perlu menyentuh persekitaran tersebut, seperti yang kita lihat pada pengguna buah Devil Paramecia Hira-Hira Nomi, iaitu Diamante. Diamante mampu mengubah persekitarannya walaupun dalam jarak yang jauh, begitu juga mampu mengawalnya. Begitu juga selepas Do Flamingo berjaya mengawakenkan buah Devil Ito Nomi miliknya, dia mampu memperpanjangkan talinya dan menukarkan tanah dan bangunan kepada tali walaupun tidak menyentuhnya. Manakala Katakuri perlu menyentuh permukaan tanah terlebih dahulu sebelum tanah tersebut bertukar menjadi mochi, iaitu kemampuan berdasarkan mochi-mochi miliknya. Untuk awakening pengguna Zoan pula, mereka dilihat berubah menjadi lebih besar dari haiwan Zoan mereka yang sepatutnya. Peningkatan dalam strength mereka, cuma rupa paras mereka lebih kepada beast dari ciri-ciri manusiawi dan kelihatan kurang cerdik. Kita belum lagi dapat menyaksikan awakening pengguna Logia, tapi aku boleh mengagak betapa nerakanya kalau Logia dah start awaken. Alright, dalam bonus part ni, aku saja je nak cerita berkenaan buah Devil yang memberi keupayaan kepada penggunanya untuk terbang. Menurut PEL, terdapat 5 jenis buah Devil yang boleh terbang. Currently, dah ada 15 buah Devil Cannon. Bro, cannon tu apa? Kau klik link kat atas ni, tak pun klik link kat bawah. 15 buah Devil Cannon yang memberi keupayaan untuk terbang dengan bebas dan riaknya. 1 Paramecia, iaitu Guru-Guru Nomi milik Buffalo. 5 Zoan, Tori Nomi model Falcon milik Pels.
Tori Nomi model Phoenix milik Marco, Mushi Nomi model Kabuto Mushi milik Kabu, Mushi Nomi model Suzumebachi milik Bian, Ryu Nomi model Pteranodon milik King, 4 buah smile iaitu kelawar, rama-rama, burung dan burung helang, dan 3 logia iaitu Moku Nomi milik Smoker, Pika Nomi milik Borsalino Kizaru dan Gasu Nomi milik Caesar Clown. Manakala 2 lagi yang kita tak tahu devil fruit jenis apa iaitu Lafitte dan Karasu. Untuk bara-bara Nomi hanya mampu partial flight lah, senang cerita, sebab kaki dia kena jejak tanah. Berry Nomi milik Very Good, lebih kurang macam bara-bara Nomi, boleh pecah-pecahkan badannya, tapi kita tak tahu banyak pasal dia sebab dia muncul masa chapter 426 muka surat 12. Lepas tu Fua Nomi milik Shiki yang boleh mengapungkan badannya, Yomi Nomi milik Brook yang boleh mengapungkan rohnya. Ada juga pengguna buah devil yang mengutiliskan buah devilnya macam Robin, tapi dalam jangka masa yang pendek je. Luffy masa Gear 4, Diamante dengan keupayaan buah Hirahiro Nomi dengan menjadi seringan fabric. Broly yang mampu untuk kopi keupayaan orang lain untuk terbang. Ada juga karakter yang menggunakan buah devilnya dan persekitarannya untuk terbang macam Doflamingo dengan buah devil Ito Nomi dengan bantuan awan, Fujitora Isho dengan buah Zushi Nomi dan bantuan tanah, Mon Dior terbang dengan bantuan buku dia, Big Mom terbang dengan Zeus iaitu awan campur dengan kekuatan Soru Nomi, dan Kaido yang terbang dengan bantuan awan sebagai tempat pemijak sama macam Momonosuke. Alright guys, aku rasa sampai sini je dulu untuk perkongsian pasal Devil Fruit. Lepas ni kita cerita pasal Angel Fruit pula. Sampai berjumpa lagi kita pada hari dan waktu yang sama dalam rancangan Cewah. Alright guys, bye. Assalamualaikum.